Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat muka surat 132 bahagian yang terakhir dalam Kitabul Laqih. Sebelum itu, di mana-mana tempat, sebelum saya mulakan pengajian kita, selalu saya berdoa, Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Barik lana fil maut. Ya Allah, Engkau berkatikanlah kepada kami fima ba'dal maut, di saat-saat kedatangan kematian itu. Apa maksud di saat-saat kedatangan kematian itu? Mati kita dalam keadaan beriman, dapat kita mengucap kalimah syahadah, dapat kita memperkatakan la ilaha illallah, ataupun sekurang-kurangnya Allah. Ini yang selalu saya baca doa tersebut, Allahumma barik lana, berilah keberkatan kepada kami fima ba'dal maut, ketika datangnya kematian itu. Kerana apa, tuan-tuan? Kematian itu bila-bila masa boleh berlaku, yang kadang-kadang kita tak sangka dalam keadaan sihat wal afiat pada zahiriyah, tetapi di sisi Allah dah sampai tempoh ni. Itu sebabnya kadang-kadang dikhabarkan kepada kita
pelbagai cara kematian seseorang. Saya masih ingat tu guru saya kuliah maghrib macam ni lah. Masa tu duduk bersela. Dia bentak sekejap aja. Berhenti sekejap. Dia kata nak rehat sekejap. Dia sandar kat tiang. Ya, kita anak murid ni tunggu lah. Tunggu. Lama juga tunggu. Tiba-tiba hampir kepada Isya, tengok-tengok dah tak ada dah. Di dalam masjid, di saat dia mengajar tu, di situ juga dia meninggal. Ini yang saya kata tadi, Allahumma barik lana fil maut. Kita minta kepada Allah. Yang kadang-kadang ada orang Allah Ta'ala ambil nyawanya ketika dalam sujud. Alhamdulillah. Lama sujud. Dan akhir-akhir ini macam-macam kita dengar. Ada yang sedang azan, ada yang selepas azan. Kerana apa? Dia telah tersurat di Lauh Mahfuz kematian. Cuma kita tak tahu. Itu yang kita minta, Allahumma barik lana fil maut, ketika saat kematian itu. Biarlah di dalam keberkatan-Mu ya Allah. Wa fima ba'dal maut, dan selepas mati itu pun kita mohon. Kerana apa tuan-tuan? Selepas mati kita akan masuk ke liang lahat, ke liang kubur. Di saat itu kita berada di dalam keseorangan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita terselamat daripada azab kubur. Itu sebabnya kita disuruh beramal ibadah. Mudah-mudahan apabila kita berada di alam kubur, alam barzah yang telah saya sebut sebelum ini, maka datang pahala ibadah sembahyang akan duduk di hujung kepala. Maka datang pahala zakat duduk di sebelah kanan. Maka datang pahala puasa duduk di sebelah kiri. Dan segala ibadah-ibadah yang lain, termasuk ibadah bersedekah, termasuk ibadah membaca Al-Quran, buat baik kepada orang, ibadah umrah, ibadah haji dan yang lain-lain, akan menaungi, meliputi seluruh tubuh kita hinggalah ke hujung kaki. Oleh itu tuan-tuan, berbahagialah orang-orang yang seumpama ini. Sebab kita hidup ni tuan-tuan tak lama. Tak lama. Kita akan meninggalkan dunia ini. Seronok macam mana pun. Cuma kita tak tahu di saat-saat kematian. Oleh itu, ambillah kesempatan umur yang Allah Ta'ala beri pinjam hingga ke saat ini untuk kita beribadah kepada-Nya. Itu sebabnya menuntut ilmu ni tuan-tuan, besar ganjaran pahala. Dinaungi dengan sayap para malaikat. Oleh itu, biarlah ada rasa keikhlasan kita menuntut ilmu. Bukannya ilmu yang kita pelajari, yang kita tuntut ini
untuk kita berbahas, berhujah dengan orang. Bukan. Ilmu yang kita perolehi, semakin banyak ilmu kita perolehi, semakin tawaduk kita kepada Allah. Itu yang penting. Bukan banyak ilmu kita, banyak kitab yang telah kita khatam untuk kita berhujah. Kerana apa saya kata demikian? Dah ada riak-riak ke arah itu. Mengaji tak seberapa pun. Apa di antara riak-riak dia kata, dia bermimpi berjumpa Rasulullah, bermimpi jumpa para sahabat. Walaupun Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang yang tertentu, tetapi bukannya kita memperolehi seumpama itu kita khabarkan kepada orang, seolah-olah mengatakan aku ni hebat sampai aku bermimpi Rasulullah, aku bermimpi sahabat. Bukan itu, tuan-tuan. Peribahasa kita, jadilah ibadat resmi padi, semakin dia berisi, semakin menunduk. Lagi banyak ilmu kita, lagi tawaduk kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dijemput oleh Allah. Itu yang penting. Itu sebabnya daripada celik mata hinggalah kita nak tidur malam nanti, kita memuhasabah diri kita, ya Allah, hari ini berapa banyak amalan yang telah aku buat, berapa banyak dosa dan maksiat yang telah aku buat. Kita muhasabah. Berapa banyak Al-Quran yang telah aku baca. Sama-sama kita muhasabah, tuan-tuan. Baik. Faslun. Ini bahagian yang terakhir. Bermula laqid. Laqid iaitu memungut kanak-kanak. Termasuk yang dikatakan orang yang gila tu. Hendaklah dia merdeka. Dan jika mendakwa yang memungutnya atau lainnya, dia mendakwa sahaya sekalipun, maka hendaklah kita berpegang kerana ghalib manusia itu merdeka. Sudah menjadi kebiasaan. Lebih-lebih lagi sekarang ni dah tak ada istilah hamba, tuan-tuan. Istilah hamba kita dengan Allah. Kita ni hamba Allah, bukan hamba kepada manusia. Dahulu ya. Sehingga terpaksa ditebus, dibayar untuk membebaskan diri dia daripada tuan dia, sebab dia adalah hamba sahaya. Sekarang dah tak ada. Sekarang ini kita menjadi hamba kepada Allah. Persoalannya sejauh mana kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Ini yang saya kata perlu kita memuhasabah balik. Sejauh mana kita memperhambakan diri kita kepada Allah. 24 jam sehari semalam. Itu masing-masing muhasabah lah. Kerana ghalibnya biasanya manusia itu merdeka, melainkan bahawa didirikan, didatangkan saksi yang dia itu adalah hamba sahaya, yang melintangkan, yang menghalangkan bagi sebab miliknya. Maknanya datangkan saksi yang dia tu benar-benar sebagai seorang hamba, sehingga menghalang untuk kita memiliki dia, kita nak memelihara dia, nak menjaga dia.
Siapa? Kanak-kanak ni tadi ataupun orang gila ni tadi. Seperti didapati melalui pusaka atau dibeli, maka tiada membadai semata-mata milik jua, atau ia ikrar sesungguhnya dia itu adalah hamba, kemudian daripada setelah sempurna dia balignya kanak-kanak tadi dan berakalnya, sama ada kanak-kanak tadi orang gila tadi, dan tiada mendustakan dia oleh maqar lahu, yakni orang yang diikrarkan baginya. Maknanya dia tidak berdusta. Itu sebabnya tuan-tuan, selalu saya sebut istilah berbohong, bercakap bohong, berdusta, elakkanlah tuan-tuan. Kerana apa? Orang yang bercakap bohong, orang yang berdusta termasuk di dalam 5 golongan yang akan dihumbankan oleh Allah ke dalam neraka, walaupun dia sembahyang. Iaitu dia bercakap bohong, menjadi saksi dusta bohong. Waliyahzubillah. Latih diri kita bercakap benar. Qulil haq, katakanlah yang benar. Jangan kita nak berdusta. Apa sahaja tuan-tuan dalam kehidupan seharian kita, kerana Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha mengetahui. Latih diri kita bercakap benar, sama ada dengan keluarga kita atau dengan sesiapa sahaja. Dipastikan. Dahulu kita dah belajar, termasuk antara kita dengan penjual, dan begitu juga antara penjual dengan pembeli. Kadang-kadang kita lupa tuan-tuan. Sebagai contoh, antara kita dengan penjual, kalaulah kita beli sesuatu, tiba-tiba dia beri duit baki itu lebih, itu sebabnya kita kena kira. Walaupun penjual itu non-Muslim, orang kafir, dia terlebih beri, pulangkan tuan-tuan. Bukan hak kita, kita makan hukum dia haram. Jangan kita kata, oh ini rezeki aku. Tak. Mungkin kadang-kadang dia tersilap. Oleh itu, bila dipulangkan baki duit itu, kita kira tengok-tengok lebih. Cakap terus terang, awak terlebih beri pada saya, pulangkan. Bukan hak kita. Dan begitu juga kalau kita sebagai seorang penjual. Bila orang tanya, buah ni macam mana, elok ke? Manis ke? Cakap benar. Kalau manis, kata manis. Kalau kurang manis, kita kata tak berapa manis. Jangan kita berbohong dengan alasan untuk melariskan barang jualan kita. Melainkanlah kalau kita jual kuih. Kita jual kuih, tiba-tiba datang pembeli, ni berapa satu ni? Jangan belilah encik, kuih ni tak sedap. Itu bangang sungguh lagi. Dia menjual kata
kuih ni tak sedap, jangan dia buat sendiri. Itu mana tak reti lah tu. Ini kadang-kadang selalu saya cakap dengan bila orang yang saya kenal, kuih ni berapa satu? 3%. Kalau 3, RM1. Mana datang tu? Satu 3%. Kalau beli 3, 90 sen. Tiba-tiba dia kata RM1. Mana datang tu? Boleh tambah pula. Kecuali lah kalau satu tu 35 sen. Beli 3, RM1. Kita tanya berapa seketul? 30 sen. Beli 3, RM1. Tengok tuan-tuan. Kena hati-hatilah. Sebab apa? Selalu saya bercakap, benda yang kita perolehi daripada rezeki kita itu akan kita makan, akan kita beri kepada anak isteri kita. Ibarat seolah-olah kita memasukkan bara api neraka dalam perut anak-anak kita. Waliyahzubillah. Baik. Dan tiada terdahulu ikrarnya dengan meredahekanya, maka dihukumkan dengan sahayanya pada dua gambaran. Dia tak ada umum pun. Baik. Lihat gambaran macam mana. Jika ikrar dengan sahayanya bagi orang yang mendustakan akan dia. Tengok ikrar dia, mengatakan dia adalah hamba sahaya. Atau sudah terdahulu ikrarnya dengan meredaheka, maka tiada diterima lagi ikrarnya dengan sahayanya itu. Dahulu dia dah ikrar, dia kata saya ni dah meredaheka dah. Maka apabila dia ikrar, dia sebagai seorang hamba, maka tak boleh guna lagi dah. Tak boleh pakai lagi dah. Itu maksud dia. Dan jika kembali orang yang mendustakan dia dan dibenarkan pula sekalipun, kerana bahawasanya tatkala ia mendustakan dia, dihukumkan dengan meredahekanya. Maknanya pegang yang asal, pengakuan. Itu sebabnya kadang-kadang di mahkamah mula-mula dia tak mengaku, ataupun mengaku, tiba-tiba kali yang kedua ditanya balik, dia menafikan. Tapi dalam Islam dia ada sampai sumpah, wallahi wa billahi wa tallahi. Sumpah itu sebagai kunci dia nak menghukumkan seseorang. Kalau dia dah bersumpah, apalagi kalau dia sumpah laknat. Waliyahzubillah. Baik. Dan tiada diterima akan ikrarnya, pengakuannya yang mengatakan dia itu dengan sahaya pada tasarruf yang lalu, yang memberi mudarat dengan orang lain. Itu sebabnya jangan kaitkan dengan orang lain. Kalau tak percaya aku ni adalah hamba saya, cuba kau tanya sepulan tu. Dia mula nak kaitkan orang lain. Baik, habis. Maka jika lazim atasnya utang, ada utang, maka ia ikrar dengan sahaya pada tangannya ada harta, maka dibayarkan daripadanya. Dan tiada dijadikan bagi orang yang diikrarkan baginya itu dengan sahaya. Kata kalau dia hamba sahaya,
dia belum bayar lagi hutang untuk bebaskan, maka bayar. Kau bayarlah. Kalau betul engkau bukan hamba sahaya, tetapi masih ada hutang lagi, bayar. Sebab hamba sahaya iaitu dia kena tebus diri dia. Baik. Melainkan harta yang lebih daripada hutang. Dan jika lagi tinggal sesuatu daripada hutangnya, dituntut akan dia kemudian daripada merdeka. Bila dia dah dibebaskan daripada hamba sahaya, kemudian ada lagi baki dia. Katakanlah dia kena bayar RM1,000 untuk bebas daripada tuan dia, sebab dia sebagai seorang hamba. Maka bebas dia, tetapi dia tak bayar penuh RM1,000. Dia bayar katakanlah 800, 900. Maka baki daripada itu boleh dituntut akan dia kepada hamba sahaya yang telah dimerdekakan tadi apabila dia sudah merdeka. Dalam erti kata, tuan-tuan, ini disebut hamba sahaya. Dalam erti kata, kalau seseorang itu berhutang, walaupun dia dah mati, wajib bayar. Ini mafhum dia. Tuan-tuan, kalau mak bapak kita ada berhutang walaupun dengan yang bukan Islam, ada bukti-buktinya dia berhutang. Yalah, orang dulu suka berhutang. Tiba-tiba si Polan ini menuntut hutang dia. Orang tu mati dah. Maka ahli waris berkewajipan melansaikan hutang-hutang mak ayah dia. Kalau dia tak mahu melihat amalan mak ayahnya, Allah Ta'ala postpone. Aku tak nak terima lagi segala amal ibadah engkau kerana engkau masih berhutang dengan si Polan. Allah. Jangan main-main, tuan-tuan, masalah hutang. Itu sebabnya fiqh kata, kalau berhutang hendaklah dicatat sama ada orang yang berhutang ataupun memberi hutang. Kalau dia berhutang, takut orang tahu, tulis dekat kertas. Dia tidur tu letak bawah bantal. Takut-takut dia mati dalam keadaan tidur. Bila orang kemaskan mayat dia, tengok-tengok tertulis dia ada hutang dengan si Polan. Maka wajib waris dia. Terutama kalau anak dia. Jangan anak dia menafikan. Sebab bukti dah ada. Kalau tidak, tuan-tuan, amal ibadah mak ayah kita Allah Ta'ala tak terima lagi. Allah Akbar. Itu sebabnya mana-mana tempat apabila jenazah itu nak dibawa ke tanah perkuburan adalah warisnya memberitahu, minta halalkan segala yang termakan, yang terminum. Yang itu yang seolah-olah macam tak sengaja. Yang termakan, yang terminum, yang terambil. Kalau sengaja dia makan, kalau sengaja dia ambil, Allah. Dan begitu juga kalau ada hutang piutang, tuntutlah kepada ahli waris. Maknanya, tuan-tuan, bayarlah. Bincang dengan orang yang memberi hutang itu, sama ada bayar sekaligus atau beransur-ansur. Itu sebabnya bab yang kita nak baca akan datang ni ada kaitan dengan si mati dalam hukum faraid. Orang tak kisah, tuan-tuan.
Itu yang saya kata, masyarakat segelintir masyarakat Islam tak kisah. Sampai anak dia kata, itu bukan masalah dia, itu masalah bapa, itu masalah ibu. Apakah kita sanggup melihat mak bapak kita dihumban oleh Allah dalam neraka? Waliyahzubillah. Kalau anak yang salih yad'ulah, maka dia bertanggungjawab. Itu sebabnya anak yang salih ni kalau boleh sentiasalah yad'ulah, mendoakan dia. Siang malam kita mendoakan. Paling tidak lepas sembahyang Al-Fatihah. Sebenarnya tuan-tuan, suratul Fatihah ni huwa yashfi wa shifa. Dia sebagai penawar, sebagai penyembuh. Disebut di dalam kitab Furu'il Masail. Kalau seseorang itu, kata ulama, kalau seseorang itu merasa kesakitan, rajin-rajin baca suratul Fatihah. Rajin baca suratul Fatihah. Ini ulama kata. Tengok dalam kitab Furu'il Masail peringkat bawah sekali. Saya lupa muka surat berapa. Dan Nabi pun dah sebut suratul Fatihah, dia kata wa yashfi shifa, dia sebagai penawar, sebagai penyembuh. Apalagi kalau kita bacakan Fatihah di dalam air, beri minum insya-Allah. Sebab di antara di situ ada yang kita belajar pagi tadi. Ada ar-raja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita minta. Jadi tuan-tuan, ambil peluang ni. Baca Fatihah. Baik. Habis. Ada masa sedikit lagi ni. Kita masuk Kitabul Faraid. Kita ambil yang asasnya. Perkiraan-perkiraan tu kita tak payahlah ambil. Sebab itu matematik. Kita ambil yang asas supaya kita faham. Ini kitab pada menyatakan hukum berbahagi harta pusaka. Harta pusaka peninggalan si mati, tuan-tuan. Dimulai daripada harta peninggalan mayat itu. Apa yang sepatutnya kita nak buat? Pertama, menguruskan belanja kematian dan dikuburkan. Dahulu daripada membayar hutang, sebelum daripada bayar hutang, sekarang ni semua bayar, tuan-tuan. Ada sebuah tempat tu hampir 1000 pengurusan jenazah. Kalau orang tak ada duit, tak tahu nak kata lah. Talqin pun kena bayar. Zaman dulu tak ada kena bayar apa pun, tuan-tuan. Sekarang ni baca talqin, ma rabbuka ma nabiyuka, bayar. Kita tengok ada satu masjid disenaraikan kena bayar. Mandi mayat, kain kapan. Oleh itu, tuan-tuan, kalau nak jimat, beli sekarang kain kapan. Tanya Tok Bilal, kalau saiz saya ni lah berapa meter? Kapas berapa gulung? Lepas tu hari-hari tengok. Nak tidur tengok, bangun tidur tengok. Biar sedar sikit. Ada tuan-tuan sediakan? Dapat gaji bulan ni beli.
letak dekat kepala tidur tu. Hari-hari tengok, ini kain kapan aku. Maknanya tuan-tuan, bila kita tengok aku dah ada dah kain kapan dalam bila-bila masa itu yang saya kata Allahumma barik lana fil maut tadi. Jadi tuan-tuan beli siap. Ini untuk saya. Rumah punya letak sebelah. Antara kita siapa dulu besok. Ada dah kain kapan belaka dah. Tak apalah. Tapi mana ada orang nak sediakan, tuan-tuan. Orang takut. Dia nak pakai putih semua pun dia rasa takut lah. Iaitu daripada harta peninggalan mayat itu dengan belanja kematian. Uruskan kematian dia dahulu. Dan uruskan pengurusan perkuburan dia. Orang gali kubur. Gali kubur pun sekarang mahal dah. Kalau tidak siapa nak gali? Maknanya layaklah penggali kubur minta mahal. Sebab bukan senang tambah tanah keras sekarang ni. Apalagi kalau nak kebumikan waktu malam. Tukang gali kata boleh bayar 1,000. Macam mana? Kalau nak kubumi malam bayar 1,000. Kalau siang 600. Sanggup? Jangan orang kata mahalnya. Kalau mahal kau kali sendiri. Kedekat orang, tuan-tuan. Bukan senang nak gali kubur tu. Kalau orang yang jadi penakut, teruslah kata nak gali kubur, dia lalu kat kubur pun takut. Mana syabas penggali kubur ni, dia berani. Kadang-kadang gali kena papan. Maknanya ada orang punya dah. Maka tak boleh kita congkak alih tempat lain, tak boleh. Kena kambus balik. Kecuali ialah kalau dia pukuran bakit di Maklah, di Mekah sana lain. Sampai tempoh dia akan pungut tulang-tulang tu, pindahkan tempat lain, nak masuk jenazah lain. Sebab kita tak boleh. Urusan kematian dia dan pengkebumian dia. Dahulu daripada membayar hutang. Mana sebelum daripada bayar hutang. Juga sebelum daripada membahagikan wasiat-wasiat. Dan juga membahagikan harta pusaka tadi mengikut ahli waris. Melainkan jika bergantung dengan ain harta peninggalannya itu hak. Seperti apa? Zakat dan gadaian dan hamba sahaya yang melukakan. Hamba sahaya yang melukakan maknanya hamba sahaya tadi tidak dibebaskan. Allah. Berhenti situ dulu. Saya nak ulas sedikit yang di atas tadi. Pertama, kalau ada harta peninggalan si mati ni, duit dia ada tadi, uruskan untuk keperluan dia. Kain kapan dia, apa saja yang berkaitan. Kalau ahli waris tak nak keluar duit, kalau anak-anak tak nak keluar duit, kecuali kalau dia dah masuk khairat kematian, itu lainlah, ditanggung sepenuhnya. Ada, tuan-tuan. Mayat masih ada dalam rumah lagi, belum dikeluarkan daripada rumah, adik-beradik dah bergaduh. Waliyazubillah. Ini anak apa benda ni? Mayat masih terbujur lagi dalam rumah, tuan-tuan, belum dikeluarkan lagi.
adik-beradik bergaduh. Berpunca daripada apa? Yang meninggal ketika itu ibu dia. Bergaduh. Kain batik, tuan-tuan, kain batik lepas tu, yang meninggal mak. Adik-beradik perempuan bergaduh kerana apa? Kenapa ambil banyak-banyak kain batik ni? Bagaimana nak tutup jenazah mak dia? Tengok tuan-tuan. Kain batik itu di antara anak perempuan. Antara anak lelaki ini kisah benar tuan-tuan, diceritakan pada saya. Nak buat macam mana Ustaz? Itu anak perempuan. Anak lelaki antara adik-beradik itu bertengkar. Ini siapa nak bayar bil ni? Bil berjaga malam ni. Kebetulan ayah dia sakit. Lampu terbuka aja. Siapa nak bayar bil antara abang dengan adik-beradik? Allahu Akbar. Bergaduh tuan-tuan. Ambil kain lebih sedikit nak tutup jenazah mak keranda tu. Si adik tegur, buat apa ambil kain mak tu banyak-banyak? Yang anak lelaki bergaduh, ni siapa nak bayar bil tinggi ni bulan ini? Waliyahzubillah. Tengok. Kemudian urusan pengkebumian dia. Kalau ada duit dia, bayarlah. Katakanlah bila mati si ayah ni, jangan tengok dalam almari, dalam kocek, dalam dompet dia banyak duit. Kalau dalam peng payah nak ambil, kalau tahu nombor akaun dia lah. Sebelum daripada membayar hutang dan wasiat, dan begitu juga pembahagian harta pusaka. Tak disebut pun tuan-tuan nak buat tahlil. Jangan gunakan sama sekali duit arwah ini untuk buat tahlil arwah. Beri orang makan, jangan. Kerana duit itu wajib uruskan kematian dia, pengkebumian dia, kemudian kalau ada hutang dia, ada wasiat dia. Melainkan jika bergantung ain harta itu, peninggalan itu hak seperti zakat dan gadaian. Kalau ada zakat, bayar zakat dia. Termasuk sahaya yang melukakan kerana bergantung di aras jenayah pada lehernya. Apa maksud? Seolah-olah dia terikat. Engkau ada kes dengan hamba sahaya ni, kau tak selesaikan. Itu dia katakan seolah-olah bergantung aras jenayah itu pada lehernya. Waliyahzubillah. Dan mabit penjual apabila mati mustarinya muflis ia. Penjual. Itu sebabnya saya kata tadi, jangan berbohong. Kalau ada hutang piutang antara penjual dengan pembeli, jelaskan. Maka segala hak tersebut itu didahulukan atas belanja kematian dan belanja pengkebumian dia. Dan selepas itu dibayarkan segala hutang-hutang. Sampai macam tu dah. Barulah bayar hutang-hutang dia. Dahulukan zakat dia, gadaian dia, ataupun pada hamba sahaya tadi. Allahu Akbar. Dibayarkan segala hutangnya, kemudian
maka diluluskan segala wasiatnya daripada 1/3 harta yang tinggal. Dah habis semua, hutang pun dah bayar, barulah beri wasiat. 1/3, bukan semua. Ini bergantung kepada harta yang ditinggalkan. Itu sebabnya tuan-tuan, cara yang terbaik sekarang, istilah sekarang, buat hibah. Maksud hibah dulu kita dah belajar dah, iaitu harta peninggalan kita ini awal-awal kita dah tentukan. Untuk orang ni, untuk anak ini, untuk anak ini. Tetapi hukum kata, walaupun kita dah peruntukkan kepada anak lelaki, anak perempuan, tapi mak bapak masih berhak lagi menarik balik harta hibah itu. Boleh mak bapak ambil balik segi hukum. Walaupun dia dah masukkan nama anak dia. Tanah ini untuk anak dia yang tua, tanah ini untuk anak dia nombor 2, rumah ni untuk anak nombor 3. Tiba-tiba bapaknya dalam keadaan memerlukan keuangan, maka hukum fiqh kata boleh ditarik balik. Tak jadilah nak beri kepada anak. Hukum kata. Itu sebabnya buat cara hebat. Hukum kata boleh ambil balik. Mak bapak tadi boleh ambil balik harta tadi. Walaupun dah ada nama dia. Hukum kata. Itu sebabnya mak bapak jangan terpengaruh. Jangan anak kata, mana boleh pak, ini dah nama saya. Ya, betul nama kau, tapi hukum kata apabila pemberian itu diberi secara hibah, maka boleh mak bapak ambil balik. Segi hukum ni harus. Bukan apa tuan-tuan, kalau kita tak buat hibah macam itu, apabila kita mati, harta-harta ni sebelum dimiliki oleh waris yang tinggal, dia akan pergi ke amanah raya dahulu. Lama proses. Yang kita bimbang nanti orang yang kita tinggalkan itu untuk belanja seharian dia. Mana nak cari? Tu sekarang ni mana-mana bank ke apa ke ditanya, buat hibah ke belum? Tuan-tuan boleh buat. Sebab kalau kita mati, itu yang saya kata tadi, Allahumma barik lana fil maut. Kita tak tahu sangkaan bila kita mati. Bila kita dah ada, dah kita letakkan duit ni dalam bank untuk sebulan, bawa je surat itu ke pihak yang berkenaan, dia akan memperakukan. Hibah ini hukum dia sah. Bawalah ke mana saja. Baik. Dan kemudian daripada diselesaikan yang tersebut itu, dibayarkan segala hutang dia, maka diluluskan segala wasiatnya 1/3, kemudian baru dibahagikan harta pusaka itu akan segala waris yang berhak. Itu sebabnya tidak disebut pun tuan-tuan. Kita nak gunakan harta si mati ini untuk nak buat tahlil, untuk bersedekah. Kerana apa? Dah habis semua hutang piutang, segala wasiat dan sebagainya, dia secara automatik duit yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan adalah hak waris. Lebih-lebih lagi kalau waris itu ada meninggalkan anak yang masih kecil, qablal bulu, yang dikatakan anak yatim. Haram kita makan tuan-tuan. Haram kita pergunakan. Nak buat tahlil, sama ada duit yang orang sedekah atau anak-anak dia. Itu sebabnya tuan-tuan, ini yang kita nak ubah dalam masyarakat kita.
Jangan kita ambil duit si mati. Walaupun niat untuk beri orang makan datang bertahlil, hukum kata tak boleh. Yang baiknya duit daripada anak-anak atau duit orang-orang sedekah tadi. Dan yang terbaik lagi ialah jangan sama sekali tuan rumah tu sibuk nak memasak, nak menjamu orang datang tahlil. Kecuali untuk ahli keluarga dia ataupun keluarga dia yang jauh-jauh. Nak masak-masak boleh. Kalau nak buat tahlil kat rumah dia juga, jiran-jiran tu tolong. Orang ni tolong masakkan nasi, orang ni tolong masakkan lauk. Hantar rumah si mati. Nak cantik lagi, buat saja di masjid ataupun di surau tahlil. Nak buat 7 hari 7 malam pun tak apa. Ini hukum kata. Kalau boleh jangan ada memasak untuk beri orang tahlil. Ini dah menjadi kebiasaan. Ini yang kita nak ubah. Sepatutnya jiran-jiran tu yang hantar. Kalau tak ada, masak-masak hantar kat masjid. Kumpul dekat masjid. Dekat surau. Buat tahlil kat surau, kat masjid. Itu yang terbaik. Kerana apa tuan-tuan? Si Fulan itu dalam keadaan berduka cita. Mengapa kita nak beratkan lagi? Ini yang kadang-kadang menjadi masalah dalam masyarakat kita. Nak buat tahlil boleh. Tapi kalau tuan rumah tak sediakan makanan, lauk yang sedap-sedap, dia mengumpat, kan dah jadi dosa. Jemput orang tahlil untuk arwah keluarga dia, makan biskut apa? Minum TO dengan biskut mayat aja. Biskut mayat, biskut tawar tu. Orang dulu zaman kami sekolah ada di pondok-pondok dulu, itu pun dah syukur dah. ITO dengan biskut tawar. Sekarang ni tuan-tuan buat. Habis tahlil, orang tak malu tanya, tak ada apa-apa ke? Orang tahlil tadi. Dah habis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah habis doa. Tuan rumah kata, maaflah, tak ada apa-apa. Habis kalau tak ada apa-apa, kami nak baliklah. Tuan rumah kata, baliklah. Tuan rumah kata, Allahu Akbar. Tapi malam esok kami jemput ya lagi untuk tahlil. Orang yang turun daripada rumah terkuasa dia aku. Akan berkata hati dia terkuasa dia aku. Itu kalau sekadar minum ITO dengan biskut ataupun tak ada apa-apa. Kalau pula dia beri makan nasi dengan ikan kering, tuan rumah kata besok datang lagi ya, terkuasa dia aku dah. Aku ingat ada gulai ayam ke, ada ayam golek ke, ada ikan kering rumah aku lagi sedap. Tak datang dah tuan-tuan. Tengok. Masyarakat dah merasakan seumpama itu. Jadi yang terbaik, ahli keluarga kalau boleh malam tu buat sembahyang sunat hadiah, kemudian baca Al-Quran. Kalau boleh khatam malam tu. Ini yang paling cantik. Kerana malam itu adalah malam yang paling mencabar bagi si mati. Allah. Malam pertama tu tuan-tuan, mencabar sangat bagi si mati. Apalagi kalau malam itu kita khatam Al-Quran sehingga ke pagi, 30 juzuk khusus untuk almarhum, untuk arwah. Cantik. Kerana apa saya sebut tuan-tuan? Ada segelintir dalam masyarakat kita, anak-anak tak kisah langsung dengan kematian mak bapak dia.
Tak kisah langsung, dia tidak terasa bagaimana keadaan mak bapak dia nak menjawab soalan munkar nakir pada malam tersebut. Kalau ada anak yang soleh, ya da'ulah, mendoakan. Maka hukum sunat, kita sembahyang sunat hadiah. Kita baca Al-Quran. Kalau nak buat tahlil, buatkan masjid pun tak apa. Lepas tu makan dekat masjid, ramai-ramai. Besar ganjaran pahala dia. Yang penting duit itu ialah bukan duit si mati. Anak-anak keluarkan duit. Kalau anak-anak tak mampu, tak payah. Kalau anak-anak tak mampu, tambah lagi walaupun ramai anak, alunglah kalau duit, angahlah kalau duit, alanglah kalau duit. Kalau mereka berbalah, tak payah. Bacakanlah Al-Quran apa yang termampu. Jadi tuan-tuan, itu sebenarnya bagaimana Islam meletakkan hukum. Jangan terlalu mudah untuk kita ambil duit si mati ini untuk kita nak buat tahlil arwah. Dahulukan urusan kematian, pengkebumian, kalau ada hutang piutang, kalau ada zakat, kalau ada gadaian. Biasanya hutang lah. Dah habis semua, barulah harta yang tinggal itu untuk diberi kepada ahli waris. Dan pastikan syarat mula-mula hendaklah ikut hukum faraid. 2 bahagian anak lelaki, 1 bahagian untuk anak perempuan. Dah bahagi ikut faraid, lepas tu kalau nak rombak balik, nak beri sama rata, boleh. Yang penting hukum asal ikut pembahagian secara faraid. Lepas beri secara faraid, dah tahu hak masing-masing. Lepas tu adik-beradik kata, yang lelaki kata beginilah, kita adik-beradik bukan ramai, 4 orang, 2 lelaki 2 perempuan contoh, kita beri sama rata lah antara kita 4 beradik, boleh, harus. Ataupun si abang kata, engkau ambil lah, abang tak payahlah, engkau pun tak bekerja, engkau ambil lah 3 beradik, abang tak payah, pun boleh. Tak ada masalah tuan-tuan. Yang masalahnya ialah tamak. Itu yang timbul masalah, tamak. Seolah-olah mana boleh. Hukum kata dah macam tu, beri faraid, 2 bahagian anak lelaki, 1 bahagian anak perempuan. Jangan anak perempuan menafikan. Itu tidak adil. Ini hukum Allah. Pegang hukum Allah tu dahulu. Lepas tu baru musyawarah balik. Tak apalah, kita beri sama rata lah. Kita adik-adik pun bukan ramai. Ataupun yang lelaki kata, engkau ambil lah. Abang dah cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri sekarang ni. Lagi baik. Ini yang terbaik. Jadi cukuplah setakat tu. Ini harapan kita akan sambung balik. Bagaimana harta diberikan kepada waris lelaki dan diberikan kepada hak waris perempuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina bi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.